Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak briefing pasal chapter 6. Okey, chapter 6 dalam business negotiation ni, okey, kita cakap pasal strategi. Okey. Seperti yang sebelum-sebelum ni kita belajar macam mana kita nak tawar-menawar kan, nak berunding. So that dalam chapter ni kita akan belajar ada 5 strategi yang perlu awak tahu, okey, bilanya awak nak berunding dengan seseorang. Okey. Especially macam you nak deal dengan klien masa kerja nanti. Okay. First, negotiation strategy ni awak kena ingat dia punya definition macam biasa. Okay, negotiation strategy can be defined as the overall approach chosen when confronted with a bargaining situation. Yes. Negotiation strategy ni boleh didefinisikan sebagai overall approach. Maksudnya langkah-langkah ataupun approach kaedah-kaedah yang menyeluruh yang boleh digunakan, yang dipilih apabila kita nak mulakan dengan tawar-menawar tu. Kena ada strategi. Supaya apa? Supaya maksudnya kita punya plan tu untuk dapatkan kita punya kita nak dapatkan sesuatu tu berhasil, kita perlukan sesuatu strategi lah kan. So dia ada banyak strategi yang boleh awak ikut. Okay. Dalam key strategy element, apa yang perlu awak tahu adalah, okay, overall a negotiation strategy kena consider 3 benda ini, 3 critical situation element ni. So nanti bila dia tanya apa key strategy element dan apa yang perlu kita consider bila berhadapan dengan critical situation, benda ni, 3 benda ini First, time. Kedua, information. Ketiga, power. Okay. Bila pakai time, awak kena ingat rule yang telah ditetapkan ni, iaitu 80/20 rule. Okay. Lepas tu kita kena pakai deadline strategy. Kena concede your deadline. Kena ada deadline lah. Jangan macam awak erek je sampai satu masa tu. Lepas tu tak ingat dah, rupanya awak nak tawar-menawar dengan dia. So letak tarikh siap-siap pada dia bila tarikh akhir untuk awak nak discuss. Okay, awak bagi masa untuk dia discuss, untuk dia fikir. Okay. Dan awak perlu tanya juga dia orang punya deadline. Okay, jangan awak je. So that awak boleh manage masa tu. Okay. Second, information. Information adalah the heart of negotiation, dia cakap. Okay. Yes, tu adalah keyword dia. Preparation is key. Yes, sesuatu benda tu kita perlukan preparation kan. So that kita munculkan dengan kita itulah explore lah information yang ada kan. Lepas tu barulah kita akan bargain, tawar-menawar. Gunakan information yang ada. Okay, masa ni lah bakna sangat penting. Okay, next, last but not least is power. Okay, power is a whole process is about power, ego and leverage. Balance between parties is a key factor. Yes, power juga sangat penting bila kita nak hadapi critical situation ni. Okay, so gunalah berpada-pada. Right? Cuba awak tengok dalam kotak tu. Dia ada 5 negotiation strategy. Bila nanti dalam exam kan, dia tanya, dia suruh explain 5 negotiation strategy for various situation. Yang ni lah jawapan dia, awak perlu ingat. Pertama, dia start dengan focus on number increment of concession. Apa yang perlu kita consider, kita kena tahu. Distributive bargaining, single issue such a price. Masa focus on number ni, awak nak consider apa? Pakai cara distributive bargaining. Macam mana distributive bargaining yang setelah saya cerita sebelum-sebelum ni, awak kena ingat balik dia punya ciri-ciri. Okay. Maksudnya kita untuk dapatkan create a pattern of concession that will enable you to negotiate the best deal. Yes, untuk dapatkan the best deal, you must use the distributive bargaining. Seperti yang telah saya bagi tahu, distributive bargaining ni adalah situation yang mana guna win-lose approach. Okay, berbanding dengan integrative negotiation yang menggunakan strategi apa? Strategi win-win situation. Next, dalam prinsipal negotiation pula macam mana? Barulah pakai integrative bargaining tadi. Dia positive long term relationship
Important multiple issue. Dia pakai isu yang banyak. Dia digunakan approach integrative bargaining ni digunakan bilanya awak nak deal dengan sesebuah isu yang banyak. Kalau tadi distributive, dia fokus on one je kan. Tu dia. Meso, awak kena ingat juga yang meso ni bila dia selalunya akan masuk dalam awak punya final. Apa meso ni? Meso simple equivalent simultaneous option. Okay. Multiple issue, some objective and some subjective. Okay, masalah kita kena identify all issue dan kita kena prioritize apa yang penting, yang first kali yang perlu berada di atas kan. Okay, the economic metric pun kita kena tahu. Economic metric ni adalah multiple issue all of which can be assigned objective value. Biasanya duit. Okay. Ekonomi ni memang selalunya akan involve money, right? 3D negotiation. 3D negotiation ni, negotiation stall of do or do not proceed well. Bilanya awak mengalami masalah nak deal dengan seseorang tu, awak kena pakai 3D lah. Maknanya semua benda. 3D ni kan semua side kan. So that negotiation ni, apabila negotiation ni tidak proceed well, so awak guna kaedah ni. Okay, kita kena reframe the entire setup of the entire negotiation situation untuk influence the outcome. So awak kena gunakan pengaruh yang ada, segala pengaruh di sekeliling awak, supaya awak dapat the best deal tu. Okay, next, when it come to tactics untuk success, kita kena use time to your advantage. Contoh macam tadi time kan, 80-20 rule. So awak kena ingatlah taktik-taktik ni ada berapa. Ada 6 tactics. So awak ingatlah 5 taktik, 6 taktik ni. Okay, kalau awak faham, awak pakai awak punya word sendiri. Tapi jangan lupakan keyword dia. Be persistent, move quickly when possible, deadline, kena jaga, don't panic. Okay, no counterpart timelines, make time work for you. Alright. Traps untuk avoid. Kita kena avoidkan sesuatu bila kita nak deal dengan orang. Okay. Before negotiating, set a specific makna. Write it down on paper. Yes. Yang penting kita kena write it down on paper. Barulah awak tahu apa yang awak nak dapatkan. Macam awak punya goal sendiri kan. Impian ke apa, tulis. Tulis dalam buku tu. Never reveal your makna. Yes. Jangan reveal makna awak kepada orang lain. Terutamanya awak punya rival. Tapi awak boleh increase perception of power to gain leverage. Yes, awak bagi power. Awak bagi tahu apa kuasa awak. Okay. So that nanti orang akan lebih, maksudnya, lebih, itulah, lebih percaya untuk awak dapatkan the best deal tu kan. Jika awak ada lebih power, awak akan dapat kelebihan sikit daripada orang lain. Okay. Strategi 1 tadi semua berada dalam awak punya kotak ni kan. Increment concession ni awak kena ingat pattern A. Dia banyak pattern ni. Kalau increment of concession, kita kena split the difference. Jika ada perbezaan, kita kena bahagikan. Okay, pattern A kita split different 50-50. Contohnya awak dapat RM50 kan. Awak kena bagi 25-25 lah. So split the difference 50-50. Okay, pattern B pula kita kena equal increment. Kalau naik RM20, awak kena naik gaji dia RM20 juga. Macam tu je. Ni decreasing increment pula. Kita kena kurangkan peningkatan gaji. Kalau kurang semua. Okay. Kalau nak kurangkan tawaran pada dia tu, kena kurangkanlah pakai decreasing tu. Untuk apa? Untuk jaga hati kedua-dua pihak. Kurangkan kalau awak tinggi awak punya nak jual benda barang-barang ke orang tu kan. Okay, awak boleh tawar menawar, lepas tu awak gunakan teknik ni, kurangkan sikit. Okay. Strategi tu dalam principle negotiation ni akan ada pula, okay, from getting to yes, key element. Daripada nak bagi tahu bersetuju dengan pendapat dia tu, ada key element yang perlu awak tahu, iaitu pertama, kena fokus on interest. Kedua, separate people from position. Tiga, fokus on objective criteria. Lepas tu, develop mutual gain option. Okay. Maksud kat sini, strategi-strategi dia ada key element dalam from getting to yes.
Okay, key element dalam prinsipal negotiation, awak boleh jawab benda ni. Focus on interest not position. Yes, kita kena fokus on apa orang tu nak. Jangan sebab dia boss, awak kena ikut dia. Separate people from position. People negotiate are affected by egos, feelings, anger kan. So kita kena step into their shoes untuk discover apa dia punya sebab-sebab. Kenapa dia nakkan benda ni sangat kan. So awak kena step into their shoes. Maksudnya kena tahulah, kena letakkan awak ni berada dalam situasi dia. Okay. Focus on objective criteria. Kena gunakan facts, principle, standard kan. So awak pakai apa-apa facts yang awak ada, fakta yang awak ada untuk frame and offer. Once awak dah siap, dah fokus on frame dia dah kan. So awak boleh develop mutual gains option. A settlement must be superior to no agreement for both party. Propose option with gain for both party. Okay, sekarang ni untuk dapatkan persetujuan bersama. Akhirnya settlement tu seeloknya awak dapatkan persetujuan. Dalam meso step tadi kan, meso ni stand for apa ni? Multiple equivalential mutualness offer. Okay, step-step dia ada 3. Identify and prioritize issue. Okay, identify different likely outcome. Ingat point-point dia, okay? Identify different likely outcome for each issue. Create at least 3 equivalent offer. Pertama, kita kena kenal pasti dan juga mengutamakan isu-isu apa yang paling penting. Kedua, kita kena identify. Kita kena tahu identify different likely outcome. Maknanya solution apa. Okay, kan banyak kan solution. So, awak kena identify. Create an at least 3 equivalent offer. Okay, create offer banyak sikit. Okay, sekurang-kurangnya 3. Okay, 3 offer untuk ditawarkan kepada dia. Kenapa meso strategi ni appeal kepada others? Kenapa pula? Okay, things to consider tu biasanya masuk lah. Yang lain tak berapa nak penting sangat. Okay, apa yang perlunya awak consider bila awak pakai meso? Meso strategi require multiple issue. Yes, kalau ada multiple issue barulah awak kena pakai meso ni. Okay, meso ni juga cara yang kompleks. So jarang orang pakai taktik ni. Okay, meso require a party untuk reveal some of its own interest. Jadi kita kena bagi tahu apa kita punya minat. So kadang-kadang orang tak gemar nak sharing sangat kan pasal dia. So meso ni tak relevan untuk digunakan untuk orang seperti itulah. Sebab dia kompleks satu lagi kan. Okay. Dalam strategi the economic metric yang saya cakap tadi, dia melibatkan orang kata apa dia, money kan, duit. Dia similar kepada meso tu. Okay, sebab dia weights, maksudnya tak ada berat ke siapa-siapa kan. May be more useful than meso if all issue can be given estimate dollar value. Yes, kalau benda tu melibatkan duit, okay, seeloknya pakai economic value. Kalau benda tu melibatkan harta ke apa, molek pakai apa, distributive bargaining ke, integrative ke. Meso ni juga perlu digunakan jika benda tu kompleks. Sesuatu tu sangat complicated, boleh kita pakai meso. So next is kita nak cerita pasal core elements dalam economic metric ni. Ada 3. Okay, pertama kita bring several economic issue dalam one proposal. Limit total value of all issue. Provide option, solution kan kepada orang tu. 3 benda ni penting. Boleh? Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti awak boleh tanya Miss. Okay, Miss akan sentuh apa yang orang kata relate dengan apa yang nanti awak nak jawab dalam exam lah kan. Okay. Banyakkan buat past year. Nanti Miss akan share past year. So that awak kena banyakkan study lah. Okay, jangan harapkan Miss je hantar video kan. Dengar je. Kalau awak dengar, awak tak akan ingat. Awak kena tulis, awak kena praktis, awak kena jawab. Setiap kali awak kena study. So that nanti dia akan enhance awak punya memory. Okay. Last but not least, kita nak cerita pasal 3D negotiation. Dia ada berapa dimension tu? Dia ada 3 dimension. Tapi yang last kali dia include the setup kan. First dimension tactics. Kita kena gunakan tactics. Yang kedua, deal design. Kita kena deal apa design atau reka bentuk yang kita nak. Third dimension, kita set up the whole negotiation. Baru nak set up semua. Lepas dapat design dan taktik tu.
Lepas tu set up parties, ada kena buat keluar isu, makna, information yang perlu ada kan. Lepas tu barulah kita review semua elemen tu. Okay, supaya dia dapat mengubah dia punya solution yang ada. Okay, cuba tengok kotak tu. Kalau ada study kotak tu, so that nanti awak akan faham. Okay, kalau first dimension ni tactics, second dimension deal design, third dimension setup. Apa dia punya barrier? Barrier ni halangan. Okay, kalau taktik ni hardball taktik, kadang-kadang dia kena melibatkan interpersonal issue, dia poor communication. Kalau di design, dia lack of feasibility or desirable agreement. Kadang-kadang orang tak setuju kan. Okay. Approach, macam mana kita nak guna approach? At the table to improve interpersonal and tactic. Go back to the drawing board. Yes, kita kena design balik apa kita punya strategi-strategi tu. Okay, sebab apa? 3D ni dia melibatkan semua, the whole part. Okay, jangan tertinggal sesuatu pun. So, the 5 strategi ni, the 5th yang kelima, strategi yang kelima ni, 3D negotiation ni, more complex lah daripada the other strategi yang kita nak gunakan. Alright, tu je. Okay, untuk chapter 5, chapter 6 strategi ni. Ni cerita bab-bab strategi lah. Apa strategi yang awak perlu guna jika awak nak berunding, kan, nak tawar-menawar dengan orang lain. Ikutlah segi ahli korporat ke, dengan awak punya majikan nanti ke, kan. Okay, that's all for today. Thank you.